So, Assalamualaikum and a very good morning to everyone. So, welcome to our another Azri Law Firms podcast for today. So, I am Dee, your moderator for today's podcast, and here with me kita ada Kak Amira. So, Kak Amira, our podcast today is topik kita hari ni is more like macam untuk bagi insight of how to be the insight of as a conveyancing lawyer. So this one is special for untuk budak-budak yang bakal-bakal lawyer. It's either like daripada sekolah ke ataupun tengah fikir nak ambil degree mana, tak pun yang tengah degree pun sendiri tak terfikir lagi nak ambil civil litigation ke bagai-bagai. So this podcast I believe will help you very much to make the decision for it. So at the same time, kami rasa kita akan juga cover untuk clarify any like miscommunication between a conveyancing lawyer and also a client juga. So our topic for today is conveyancing lawyer tu apa? Buat apa? So that is one. So right now kita tanya Kak Mira. So Kak Mira, siapa ni sebenarnya conveyancing lawyer ni? Conveyancing lawyer, of course lawyer. Of course lawyer. Okay, conveyancing lawyer ni basically adalah pengamal undang-undang yang buat proses pindah milik lah. Yang melibatkan hartanah. Dalam bahasa mudahnya kita panggil peguam hartanah lah. Okay. Kemudian next question tadi apa? Apa yang dia buat? So, yang saya tahu apa ni conveyancing lawyer, ada nama lain lagi tak selain orang panggil conveyancing lawyer? Okay, before that, conveyancing, orang cakap term conveyancing ni dapat daripada mana? Basically, term conveyancing ni, dia dirah daripada perkataan convey. Convey bermaksud dia menghantar ataupun memindah. Convey lah, okay? Okay, so kalau conveyancing maksudnya adalah proses undang-undang yang melibatkan proses pindah milik lah. Mana kata pindah milik hartanah daripada nama seseorang, nama orang lain kepada nama orang lain. Itulah pasal that's why dipanggil conveyancing lawyer. So basically, based on macam extension to your question, to your answer tadi tu, so cerita apa sebenarnya yang conveyancing lawyer tu buat? Conveyancing lawyer ni basically yang dia akan buat, kebiasaannya dia akan buat proses pindah milik lah. Contoh kalau kata ada proses penjualan hartanah, of course ada pembeli, ada penjual. So peguam conveyancing akan buat proses penyediaan perjanjian jual beli lah. Okay, so dia akan drafting terma dan juga syarat dalam perjanjian jual beli. Kemudian kalau kata pembeli tu dia ada buat loan, contoh kalau dia beli property, kalau kata dia tak boleh nak beli by cash, of course lah dia akan buat loan dengan bank. So kita akan menjadikan dokumen perjanjian pinjaman lah. Alright, and then another part is kalau kata owner dia nak buat tenancy, buat sewa lah kan. So dia akan minta lawyer conveyancing ni untuk drafting tenancy agreement lah, perjanjian sewa. So basically macam besar lah juga, dia bukan saja untuk pindah milik, tapi actually dia cover sekali dengan bank and tenancy apa semua, sekiranya besar. I believe anything yang berkaitan dengan property, conveyancing lawyer lah yang macam handle. Soalan di tadi kan, nama lain bagi conveyancing lawyer dia adalah peguam hartanah. Kalau contoh makcik-makcik tanya, awak ni jadi lawyer apa? Cakap je peguam hartanah. Peguam hartanah lah. Okay, kalau kata nak kebaratan sikit kita panggil conveyancer. Okay, kalau nak lagi gah kita panggil peguam syarah hartanah lah. Kau senang yang dengar benda. Yes. So, okay, tadi Kak Mira dah cakap apa as a conveyancer buat, apa semua tu kan. So, I think the listeners and also viewers juga nak tahu, kenapa Kak Mira pilih nak jadi conveyancing lawyer instead of litigation ke in-house ke? Okay, saya tak memilih. Saya terpaksa. Ayo. Okay, dia macam ni cerita dia. Masa saya start buat chambering, of course lah sebelum kita nak jadi lawyer, kita akan buat chambering 9 bulan. Macam ni sekarang kan, buat 9 bulan. So actually masa saya nak buat tu, saya tak nak jadi conveyancing lawyer pun. So masa tu saya tak tahu pun conveyancing lawyer tu apa. Saya tak tahu. Okay. Alright, so saya nak jadi litigation lawyer, pergi court, yang berlega-lega di perkarangan mahkamah. Saya nak jadi macam tu. Alright. So saya tak tahu pun conveyancing tu apa. So saya masuk satu firm ni, saya chambering dekat KL. So saya join satu firm ni, masa tu vacancy ada conveyancing lawyer. So saya conveyancing lawyer masa tu saya kan pergi court.
So saya dah tunggu bila saya nak pergi court ni. Saya dah tunggu ha. bila. Rupanya baru saya tahu convention lawyer tak pergi court pun. Oh. Tak pergi. Okay. So bila saya, tapi masa tu litigation untuk waktu saya chambering tu litigation tak ada kosong. Tak ada kosong. So saya tak apalah, saya buat je lah convincing. Dan saya boleh masuk, saya boleh buat lah convincing tu. So saya proceed lah dengan convincing. I see. Tapi ada setengah firm convincing lawyer pergi court. Ada juga yang pergi court. Okay. Macam SG Law Firm kita tak pergilah sebab kita ada litigation division, so kita tak pergi. Kalau macam firm lain yang sebelum ni yang saya pernah practice dekat KL sebelum ni, saya pergi court untuk matter permohonan surat kuasa mentadbir. Contoh, kalau kata pemilik nak jual rumah dan suddenly dia meninggal, so kita kena buat pusaka. I see. Alright, so pusaka ni waris-waris akan buat permohonan untuk mendapatkan surat kuasa mentadbir, yang mana dia punya akan melantik seorang pentadbir untuk mentadbir hartanah tersebut lah. Okay, so kat situ kita kena buat permohonan dekat mahkamah. So lawyer akan pergi lah, lawyer komisi akan pergi buat permohonan. Tapi permohonan bukan di depan yang arim lah, hanya di depan pendaftar mahkamah saja. Alright, kita akan buat paperwork and then kita akan melalui pembicaraan depan pendaftar and then dapat perintah lah. Itu sajalah. Tapi dekat Azul Law Firm memang kita tak buat convention lawyer, memang tak pergi court lah. I see. So tadi kita dah sebut pasal convention lawyer, even yang lawyer yang pergi mahkamah in-house kan. So apa beza actually convention lawyer and litigation lawyer, and also kalau ada masa kita cakap sekali yang in-house lah. Alright, okay. Kalau kata macam lawyer, perbezaan dia macam contoh, satu ni dah sebut tadi lah, pergi court. Betul? Alright, and then macam kita memang involved dengan property saja hartanah. Macam lawyer litigation, sama menyaman lah. Itu dia punya main lah. Sama menyaman apa semua tu lah. Kalau macam in-house, basically dia pun akan drafting agreement apa semua tu lah. Macam kita conveyancing just melibatkan hartanah saja. So kena kalau lah kan, macam Kak Mira sekarang ni conveyancing kan, tiba Kak Mira nak try buat litigation, boleh ke kita tiba tukar pula? Boleh kalau kita ada kemahuan untuk belajar. Boleh je, nothing impossible. Okay, boleh. So, okay, berapa lama dah Kak Amira practice ni? Saya praktis chambering saya tahun 2015, tahun 2016 long court. Itu pun sebab saya buat lambat chambering. Alright, long court tahun 2016, so sekarang dah 2024. Kira lah. kita lawyer, kita slow. Yes. Okay, one of the reason kenapa kita jadi lawyer adalah sebab kita tak suka matematik. So tak payah kira tadi. Okay. 8 tahun lah. 8 tahun. So kan dah lama kan tadi kan? Yes. So cuba cerita like how the life as a conveyancing lawyer. Aku nak tahu juga. Okay, life as conveyancing lawyer sama je. As long as you are lawyer, sama je. Pada saya sama je. Cuma jadi lawyer ni, conveyancing lawyer ni kita tertakluk dengan completion date. Alright, dan kita bermain dengan duit klien lah. Okay, so bila sebut pasal completion date, you ada hanya certain period of time untuk you complete the task lah. I mean task tu maksudnya contoh kalau pembelian hartanah, so you kena complete within time lah. Otherwise you punya klien akan dikenakan interest daripada opposite party lah, opposite pihak lah. Saya rasa macam some people lah dia akan fikir convention lawyer tak stress macam litigation lawyer. Apa cakap Kak Mira? Dia level of stress tu kita tak nak compare dengan litigation lawyer lah. Conveyancing ada juga yang stressnya. Because kita ni bila kita berurusan dengan hartanah ni, kita akan berurusan dengan banyak pihak. Okay, contohnya kita bukan berurusan dengan klien kita sajalah, penjual pembeli bukan. Kita akan kalau kata contoh kita mewakili pihak pembeli, penjual ada lawyer dia sendiri, so kita akan berurusan dengan lawyer tersebut. Kemudian bagi urusan documentation, untuk penyetiman kita akan berurusan dengan pihak LSDN lah. Alright, and then untuk pendaftaran tukar nama kat pejabat tanah, of course lah pejabat tanah. So kita sometimes kita kena ikut juga SOP daripada pihak-pihak ni lah. Contoh macam pejabat tanah, ada SOP dia lah. Kadang kita nak cepat, ada juga yang kita tak boleh nak percepatkan because of kita berurusan dengan pihak-pihak tertentu lah. Faham. So kita kena ikut mereka sajalah. Betul. Contoh juga kalau macam kita act untuk bank, okay? Kita dilantik oleh pihak bank untuk buat documentation perjanjian pinjaman. Sometimes dia nak further security. So ada juga dia nak kita buat legal opinion. So dekat situ kita kena provide legal opinion lah. Lagi satu untuk jadi conveyancing lawyer ni kita didedahkan dengan banyak akta. Betul. Contohnya akta macam contoh yang saya sebut tadi kan. Penjual meninggal, so kita akan didedahkan dengan undang-undang berkenaan pusaka lah. Alright, kalau kata penjual ataupun pembeli tu bankrupt,
kita akan involve bankruptcy lah. Betul. Alright, okay. And then untuk yang berkenaan dengan duit ni, kita kena aware dengan AMLA. Akta pencegahan pengubalan wang haram lah. AMLA lah. Kita kena take note benda ni lah. So kita sebenarnya convincing lawyer memang banyak. Variety of law tu kita akan didedahkan lah. So basically saya rasa macam kita sebenarnya dekat as a convincing lawyer, dia bukan saja macam kita duduk dalam office saja nah. Betul. Kita dia kena handle banyak orang, bukan saja kita duduk dalam dalam bilik kita sendiri kan. So itu macam benda yang orang kena faham lah. Kita bukan saja lengah betul. Betul. Dia kadang ada juga isu yang macam dia kes yang kita selalu handle ni bukan macam like straightforward. Ada juga yang macam berliku-liku jugalah. Kadang-kadang kita lawyer kena turun sendiri lah. Contoh kalau ke pejabat tanah kan. So kadang-kadang ada juga lawyer yang pergi pejabat tanah untuk settlekan isu tertentu. Betul. Faham. Dia tak semestinya all the time duduk kat office. Betul. So kita dah dengar macam nak jadi convincing lawyer kan. So some students kat sana ataupun orang yang macam like rasa macam nak ada cita-cita nak jadi lawyer tu, dia akan tanya macam mana nak jadi lawyer ni. Lawyer dia sama je. You all nak jadi lawyer sama je. You all akan buat 9 bulan chambering. Tapi you decide lah you nak jadi litigation lawyer ke ataupun convincing lawyer. It depends on your preference lah. Contoh macam D buat convincing sebab apa? Sebab soalan saya pula jawab lah. Yes. Okay, jawab. Saya dah. Kalau saya rasa macam saya memang tak boleh nak buat litigation. Litigation sebab bila masa dengan final year tu kan, final year kan kita kena buat civil procedure apa semua tu. Saya honestly buat civil procedure tak ada live. Sorry to say. Memang tak ada live. Balik rumah, kita at least kalau kita buat convincing, balik rumah tidur. Boleh lah. Awak lah kot. Sorry. Balik rumah tidur. Boleh lah. As litigation ni, saya tak boleh nak tidur. Tak nak tidur. Okay. So, punya hidup ni tidur lah. Conclusion dia kot. Oh no, tergantung ke? Alright, so balik pada soalan D tu, ikut kepada preference lah. Sama ada kalau you nak jadi convincing lawyer, you decide lah. Kalau you suka untuk buat benda-benda yang berkaitan dengan hartanah, then you boleh buat lah. Sebab pada saya convincing ni, dia macam dekat dengan masyarakat tau. Dekat dengan masyarakat tu maksudnya macam contoh semua orang akan beli confirm, bukanlah confirm lah, kalau kata rezeki, apa kita akan beli rumah. Betul. So kita akan melalui fasa pembelian ataupun penjualan hartanah. Alright. And then kalau kata sama menyamai tu macam litigation lawyer, dia bukan macam everyday you nak saman orang. Melainkan kalau you ada sebab munasabah untuk you saman, then you proceed lah. Tapi convincing ni dia memang dekat dengan masyarakat lah. So, okay, sebelum kita take a short break, nak tanya apa? So what is the pros and cons as jadi seorang convincing lawyer? Ada tak? Pros and cons. Pro and cons dia macam saya cakap tadi, kelebihan dia of course lah. Kalau macam you ada rumah you nak jual, you dah tahu dah prosedur dia. Okay, kalau you nak beli pun you dah tahu dah prosedur. Berapa amount you boleh calculate sendiri lah. You punya berapa yuran government you nak keluarkan tu you dah boleh tahu. Okay, untuk dia punya, saya rasa itu kelebihan dia lah. Kalau kata kekurangan, pada saya tak ada lah. Selama saya practice ni, saya tak nampak lah kekurangan dia. Cumanya kalau kita jadi convincing lawyer, sebab kita bermain dengan duit klien, so dia menguji kita punya amanah kat situ lah. Right? Sebab sebenarnya kita pernah dengar juga ada yang kes pasal pecah amanah. Right? And then lagi convincing lawyer ni, you akan jumpa ramai klien. I mean klien tu maksudnya setiap minggu you akan jumpa pembeli ataupun penjual, orang-orang yang berbeza lah. Okay, bila you dapat kes tu, you handle. So, you akan jumpa dengan ramai orang lah. Banyak jenis perangai lah. Yeah, banyak juga jenis perangai yang you kena hadap. Ada yang okay, ada yang fasih yang masa pula. Manusia kan pelbagai attitude lah. So, recently I believe macam kalau as a convincing lawyer, dia satu benda lebih banyak kepada kita kena lebih particular lah kan. Yes, betul. Sangat detail. Betul. Lah. You kena teliti dalam, sebab you menyediakan perjanjian tau. You tak boleh simply macam you buat, even bila you dapat dokumen daripada klien, you dapat instruction daripada klien untuk drafting agreement pun you kena go through. You tak boleh dapat, you tengok-tengok macam tu, no. You kena go through every single thing dalam dokumen tu. Contoh kalau macam penjual, dia bagi dekat you geran, you kena tengok geran tu betul ke dia tu adalah pemilik berdaftar, nama dia betul ke tak, dan IC tu IC tu betul ke tak. So basically macam convincing lawyer pun jadi susah lah nak jadi convincing lawyer. Bukan saja litigation lawyer saja yang susah, kat kamera pun susah. Tapi still okay selagi kamera. You lawyer, selagi you lawyer. Okay. Okay lah. Yes. So I think that is all sikit. We take a short break and then we come back again.
Assalamualaikum, hi. I am Zaim. I'm currently a junior associate at Azul Law Firm. My main area of practice is global banking and corporate commercial. Hi, I'm Sarah. I'm a junior lawyer and the latest addition to the GBCC team. The GBCC team is the Gen Z or the youngest generation in the firm. We comprise of 5 lawyers, 1 partner and 2 admin staff. What we do here in GBCC, basically, we assist the customers, namely companies, in their making their corporate financing, conveyancing, commercial agreements and other matters related to companies, not necessarily relating to financing, but as to their nature as a whole. So basically, we strive to deliver practical and professional guidance to our diverse local clientele. I think one of the most common cases yang we handle is satisfaction of charge. This is a situation where the company fully repays their loan to the bank, or maybe the property are free from the charge, and then this satisfaction is related to ROC so that the assets or property which are free from the restriction can be updated in the system. Our clients are basically corporates, companies. We also becoming the partnership for several banks and have been one of the trusted teams in handling corporate matters since 2 years back, being our establishing years. So welcome back. So I think sekarang ni kita dah buat intro dah tadi. Kita tahu sikit apa conveyancing lawyer buat, apa semua pros and cons and everything. So here's the real deal lah. Kita baru nak masuk lah. Oh, baru nak masuk? Baru nak masuk. Okay. Tadi macam intro sikit lah. Intro Okay. So sekarang ni kita ada isu lah. Selalunya bila kita dapat klien tengok quotation apa semua, dia akan kata, ya pasal mahal sangat ni legal fee. Terkejut. So terkejut. Mahal sangat. Kadang dia pun rasa macam saja lawyer letak mahal-mahal. Lawyer nak kaya. Lawyer nak kaya. Dia pun kata lawyer ambil duit. So macam mana Kak Mira? Dia pun ni lawyer ni saja buat mahal ke macam mana? Tak ada lah. Dia macam ni. Kita lawyer conveyancing ni, kita tertakluk kepada Solicitor Remuneration Order 2023 lah. Ataupun kita panggil perintah saraan peguam syara lah 2023. Yang mana dalam perintah ni dia tertakluk dalam Akta Profession Undang-Undang 1976. Maknanya kata kita sebenarnya tak simply letak pun. Contoh dia akan ikut kiraan tu based on harga nilai rumah. Contoh kalau kata penjual dengan pembeli, kita sebenarnya kita sembang pasal subsen lah rumah yang penjual dan pembeli. So kalau kata penjual tu dijual RM500,000, so nilai kita punya yuran guaman tu based on RM500,000 tu lah. Dia ada skala scale fee dia dalam SRO SRO tadi lah. So kiraan dia kita bukan sengaja kita letak gedebuk dah kat situ. Contohnya macam kita nak pergi signing dengan klien, kita nak jumpa klien, usually kita akan bagi quotation. Alright, dekat quotation kita tu dia akan ada 2 parts, 2 bahagian lah. Okay, part yang pertama tu yuran guaman kita, and then yang part yang kedua tu adalah disbursement. Disbursement ni adalah expenses and incurred lah. Alright, perbelanjaan yang kita perlu keluarkan untuk proses transaksi tersebut. Alright. Okay, untuk yuran guaman tadi macam saya cakap, kita akan kira based on nilai harta tanah. Nilai tanah lah. Okay, kemudian untuk expenses tu pun ada kiraan dia jugalah. Ambil kiraan tu yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak tertentu. Contoh macam stamp duty. Itu kita akan bayar kepada SDN lah. Alright, kalau kata you rumah pertama, dan rumah you tu bawah RM500,000, you entitled dapat RM10 sajalah. You kena bayar processing fee RM10 saja. Alright, kalau kata you bukan rumah pertama, dan you kena bayar full duty stamp lah. Ada kiraan yang dikenakan oleh SDN. Alright, untuk pendaftaran pindah milik dekat pejabat tanah pun itu semua ditetapkan oleh pejabat tanah. Alright. So mana kata kita bukan simply letak. So basically memang semua benda tu dah memang ada yang ditetapkan lah. Memang tak boleh nak go above lah yang apa yang dah ada kan. Bukan kita lawyer as a conveyancing lawyer nak cepat kaya kita letak. Usually waktu kita sign tu kita akan explain dekat klien. So that tak ada miscommunication antara kita dan juga klien. Kita akan explain why kita charge banyak ni. So kita akan cakap yuran guaman kita banyak ni sahaja. And then yang lain tu semua adalah expenses. So kira kalau lah kan, mereka mesti tak puas hati lah manusia. Ataupun maybe kat firm luar sana, tak ada kot insyaAllah orang Malaysia ni. Yang dia berkata, apa pasal macam lain sangat lah quotation ni, firm ni lain, quotation ni lain kan. So apa dia boleh buat kalau nak macam nak report kat mana apa semua tu, report kat mana?
Kalau kata nak report, mungkin dia orang boleh boleh tengok boleh kepada bar council lah. Betul. Okay, usually memang ada perbezaan lah. Mungkin ada sikit lah perbezaan tapi tak banyak. Alright. Tapi sebenarnya untuk pengetahuan kita boleh bagi diskaun lah. Tapi diskaun tu setakat 25% saja. Dia tak boleh lebih lah. Tetapi tengok juga 25% ni hanya kepada untuk transaksi jual beli dan juga gadaian lah. Documentation tu, pinjaman, itu saja yang lain kita tak boleh bagi. Contoh kalau macam kita nak buat proses melepaskan gadaian, RM400 je yuran government kita nak bagi diskaun apa je. So, Kesian. kawasannya yang... So dia biar berpada-pada lah, munasabah lah cakap dengan servis yang kita tawarkan. Saya rasa yang banyak yang menyumbang ke yang berjumlah yang banyak tu is actually benda yang klien sepatutnya kena bayar, bukan banyak kepada legal fees semua macam ni kan. Yes, betul. Tapi kita kena bear in mind nilai, kita akan ikut pada nilai hartanah sebenarnya. Kalau lagi banyak, semakin tinggi nilai hartanah tersebut, lagi tinggilah yuran government. Yes. So, betul lah. So tadi rasanya memang bukan saya saja lah lawyer bubuh nombor-nombor atas tu, memang dia akan ada dalam atas sendiri kan. Pihak-pihak dia macam LHDN semua memang dah ada dia punya kadar dia tersendiri. So if you guys macam rasa macam tak munasabah lah quotation ni kan, you have the right to bawa the matter to the bank council kan, dibawa pergi Tapi report. before that you discuss dengan lawyer lah why dia orang charge macam tu. You minta justification lah why dia charge banyak tu lah. Because kita memang ikut kita punya SRO lah, Solicitor Remuneration Order. Memang kita tertakluk kepada akta tu lah, perintah tersebut. So I think yang tu isu tu dah settle. We take another short break sikit lagi, and then we come masuk ke isu kedua pula nah. Hi, I'm Abid Rahman, Senior Partner at SZ Law Firm and Head of Litigation, specializing in the employment law, banking law, Sharia law, judicial review, insurance and related claims, and medical negligence. I've experience in conducting and appearing before the subordinate courts, high courts, as well as the appellate courts in Malaysia. So hi again, kita akan continue to masuk ke isu kedua pula. So isu kedua ni macam ni, ada saya pernah dengar cakap lah kan, sebelum saya pilih untuk jadi conveyancing untuk ke arah conveyancing ni, dia kata tak payah ada lawyer pun tak apa, boleh buat sendiri, murah pun murah, dia kata macam tu. So is that possible Kak Miros? Is it legal and what is the pros and cons buat benda tu? Okay, dia ada setengah juga yang proses yang boleh buat sendiri. Tapi kalau macam pembelian ataupun penjualan tanah, memang kena lantik lawyer lah. You jangan pandai-pandai pergi download sampel perjanjian jual beli dalam website. Sebab kita tak mau, biasanya kita lantik peguam ni sebab lawyer ni dia akan guide, dia akan advise you, dia akan guide you macam mana you nak buat. Dia akan advise lah kalau contoh kes-kes tertentu, dia akan beritahu you macam mana you nak buat. Sebab apa-apa pun kita akan berbalik kepada undang-undang. Kalau you buat sendiri, kita takut you akan jadi mangsa penipuan lah. Contoh lagi satu, kalau macam contoh you nak buat pindah milik, contohlah macam ayah nak bagi hartanah, itu you boleh buat sendiri lah. Kalau you nak nanti lawyer pun tak ada masalah, you nak buat sendiri pun tak ada masalah lah. Cumanya kalau kata dari segi yang melibatkan perjanjian, you kena lantik lawyer lah. Advisable untuk you lantik lawyer. Sebab lawyer dia lagi tahu lah berkenaan dengan undang-undang yang terlibat. So basically dia possible, tapi setengah matter memang kena ambil lawyer. Betul, yes. Memang. So it's possible and it's legal, but again setengah matter kena ada lawyer. Betul, kan. sebab tu adanya lawyer conveyancing. Okay. So cons basically dia tak nak kena scam lah. Betul, yes. Salah buat ke apa ke. Betul. Sebab kita memang tertakluk kepada undang-undang lah. Conveyancing lawyer macam saya cakap tadi, apa pun yang kita buat memang kita akan berbalik kepada undang-undang. Sama ada kita ikut ataupun tak. Kita kena tengok juga kat situ lah. Sebab kita tak nak jadi ada efek di kemudian hari lah. Ada kesan yang tak baik di kemudian hari. Faham? Okay. So rasanya kita masuk terus isu ketiga kan? Boleh. So isu ketiga, yang ni pula dia banyak kepada miscommunication antara klien dengan lawyer. Okay. Ada even like masa sini saya tengah duk cari tempat internship,
untuk cari tempat untuk chambering, saya baca review lah, saya nak tengok kan. Ada banyak juga review macam cakap, lawyer buat aja lambat. Lawyer macam saya saja tak angkat call ke apa semua tu. So yang basically lepas tu ada satu part tu dia kata lawyer saya saja nak minta lagi duit. Dah bayar dah legal fee, minta lagi duit. Okay. So kita ada top-up duit and at the same time macam isu yang delay tu. So Kak Mira, what is actually happening bila benda-benda macam ni jadi? Okay, dia sebenarnya kita kena tahu macam saya sebut tadi, bila proses pindah milik hartanah ni kan, melibatkan hartanah ni sebenarnya kita bukannya berurusan dengan satu pihak saja. Betul. Okay, kita akan melibatkan pihak bank, melibatkan pejabat tanah, melibatkan LSDN. Mungkin ada juga delay daripada situ lah. Tapi kita as a lawyer, kita akan cuba buat yang terbaik lah. Yang mana kita boleh cepatkan, kita akan percepatkan. So kini delay tu kan, apa yang Kak Mira buat untuk macam Kak Mira buat untuk macam try untuk solve lah this problem? Alright, usually untuk delay ni kita tengok, kita akan buat kronologi lah, tengok part mana yang lambat. Tengok part mana. Tapi macam saya cakap lah, selalunya kalau macam kita melibatkan badan kerajaan ni, ambil masa sikit lah. Kita kena tahu yang kerajaan ni kan dia usually dah ada SOP dia sendiri lah. Betul. So dia akan ambil masa untuk proses sesuatu perkara tu lah. So kini nanti kalau apa pun nanti maksudnya Kak Mira nanti buat follow up pun semua tu lah kan. Kita akan selalu buat follow up dengan ni lah, minta percepatkan. Dan semua macam as of now yang saya buat ke sini, kalau if anything yang macam lambat, kita mesti akan buat follow up. Kadang-kadang kita ada times yang dia orang tak angkat telefon kan. Kadang-kadang macam So kalau kita tak angkat telefon tu, you kena ambil another initiative lah. Misalnya you turun sendiri, follow up dekat sana. Because sometimes memang kita faham sehari tu bukan satu call je yang masuk. Betul. You kena ingat itulah. So kita as a lawyer, kita kena work smart. Work smart tu maksudnya you kena ambil another initiative lah. Either you pergi sendiri ataupun you tulis surat reminder ke apa. Macam tu lah. So actually dia boleh first call lah. And then second maybe email. Lepas tu surat. And then lastly the last option is pergi sendirilah kan. Pergi sendiri. Okay, so yang tu part on gili. So kalau part yang macam top up duit ni macam mana tu? Top up duit ni usually kita memang dah kira lah based on quotation tu kita dah buat. Sometimes kita minta client top up ni because nilai hartanah tu waktu kita buat proses stamping borang pindah milik. Dia untuk bayaran duty stamp ni, dia untuk borang pindah milik, dia akan tengok kepada nilai hartanah. Whichever is higher lah. Contoh dalam SMP kita letak harga jual dia hanyalah 300,000. Tapi bila SDN check semua harga current market value dia adalah 450,000. So whichever is higher 450,000 lah. So yang kita charge dalam quotation adalah 400,000 kan, based on harga nilai 400,000. Tapi sebenarnya you kena bayar duty stamp tu based on 450,000. So that's why you kena top up lah. So kiranya kita bukan main-main lah ambil duit mereka kita tak ni. So kiranya macam jangan cakap kat kita main ambil duit betul. So yang mana-mana part yang unutilized item yang kita ni sepatutnya kita kena refund balik, kita akan refund balik lah. Betul. Last kali masa lepas kita buat breakdown semua tu kan, kita akan bagi balik. Dia tak akan pegang duit. Ezri Law confirm tak akan pegang duit anda dan tidak akan ambil lebih-lebih duit anda. Betul So satu lagi rasanya macam kan sekarang kan kita dah baru nak naik tahun baru kan. Tahun baru. Lepas tu nanti datang balik cukai-cukai baru So cukai baru ni mestilah kita kena minta mereka balik tu. Betul. Ini duit cukai tanah suka pintu. Cukai tanah suka pintu sebab tahun baru kayaknya kena bayar lagi lah kan. Betul. Tapi dia sepatutnya kalau kita tak minta pun tak apa, memang itu tanggungjawab pihak tersebut lah. Cumanya kadang-kadang mereka ni suka nak bayar akhir-akhir tahun. Tapi kalau kita nak completekan transaction tu, kita usually minta mereka buat bayaran lah. Sebab kita nak buat proses pindah milik tu, kita perlukan cukai tanah. Cukai tanah dan juga cukai pintu lah. It depends pejabat tanah mana. Macam contoh Kedah perlukan cukai tanah dan juga cukai pintu. That's why conveyancing lawyer akan call untuk minta buat bayaran cukai tanah, cukai pintu lah, supaya pendaftaran pindah milik tu boleh dibuat. So basically macam pejabat tanah nak lah kan bukti receipt pembayaran dah buat. Dah banyak. Kalau bank tengok juga ke? Bank akan tengok juga. Bank akan tengok supaya tak ada tunggakan lah. Because bank tak nak ada apa-apa tunggakan pada mana cukai tanah ke cukai pintu, tak nak ada tunggakan. So kalau lah mereka tak bayar,
So kiranya tak boleh nak proses buat keluar duit, bank tak boleh buat keluar duit kan. Betul. Kalau pejabat tanah pun tak boleh register lah. Yes, betul. So basically if kalau dia pun macam klien sendiri tak bayar benda tu, kiranya klien yang mendelaykan lagi Betul. kes-kes tu. Yes. So kita sama-sama tolong kan. Betul. Menyumbang kepada Menyumbang. delay tu lah. Betul. So apapun kita memang kita dapat tu buat lah. Betul. Kita tak ada delay. Yes. So Saya yakin tu. Betul. So menutup dah ke? Kita menutup lah. Oh, dah habis dah? Oh dah habis dah basically. Kita dah pegang tiga isu. Bagus je. Oh so sekarang Saya banyak lagi. tak apa nanti kita buat apa ni session lain pula session nak. lain lah. Session lain. Kak Mira nak buat. Boleh? Lepas tu okay. So as penutup lah kan. Okay. Kak Mira macam untuk budak-budak yang saya cakap tadi tu yang tengah mikir-mikir cerita as a lawyer. Cuba apa ni Kak Mira kata apa ni dia pun patut tak jadi conveyancing lawyer. Cuba try untuk ni lah. Okay, dia macam datang jadi ni. conveyancing lawyer. Dia sebenarnya kita boleh cubalah. Kalau kata you nak try litigation, boleh. You nak buat conveyancing, tengoklah nanti bila you try buat benda ni, you dekat mana, you suka yang buat yang mana. Sebabnya bila kita pilih satu ni, dia akan menjadi kejayaan kita lah. Itu sajalah. Ikutlah you nak buat apa, you nak buat macam mana, you nak buat conveyancing ke, you nak buat litigation, terpulang. Tapi kalau boleh jangan ikut orang lah, macam tengok kawan kita jadi litigation, oh aku pun nak jadi lawyer Sebab litigation. minat orang lain-lain Yes, kan. minat lain dan juga you boleh buat ataupun tak. Because bila you jadi lawyer ni, you kena ingat you provide service tau, perkhidmatan. So of course lah, you nak kena provide service yang terbaik untuk you punya klien. So kalau you buat benda you tak minat sebab you ikut orang, Betul. so takkan ke mana lah. Sebab setengah macam ikut family kan. Tak semestinya kalau ikut minat juga. Ya, you kena ikut minat. You nak buat apa, litigation ataupun conveyancing. Kalau you suka duduk kat office, jadilah conveyancing lawyer. Maksudnya di SG Law Firm. Datang ramai di SG Law Firm. Okay, saya rasa yang tu, I think itu saja untuk kita punya session kali ni. Yes. So, I believe that is all. So, go on and first of all, thank you for clicking on this video in YouTube and also in Spotify. And there's nanti kalau ada lagi, sila dengar lagi untuk session yang nanti ke depan. So, thank you very much. Bye-bye. Bye.